Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi ila sawa'is sabil. Amara ibadahu bittiba'i siratihil mustaqim. Wa hadzarahum minasyubuhati wad-dalalati wal fitn. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Ba'athahullahu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. وعلى من اتبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon berlindung kepadamu daripada kami mempersekutukan suatu apa pun jua denganmu, sedangkan kami mengetahui hakikat kesesatannya, dan kami mohon keampunan darimu di atas apa jua cacat cela dalam agama, noda dan dosa dalam agama, baik ianya berupa kesyirikan, bid'ah, khurafat dan seumpamanya yang kami kerjakan, yang kami lakukan dalam keadaan tidak kami sedari, tidak kami ketahui akan kesesatannya. Tiadalah daya upaya bagi kami, ya Allah, melainkan apa yang telah Engkau takdirkan bagi kami, tentukan bagi kami. Maka dengan limpah kurnia-Mu, ya Allah, kurniakanlah kepada kami perlindungan-Mu dan keampunan-Mu. Jauhkanlah kami daripada apa jua cacat cela dalam agama. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. Dan kurniakanlah kami nikmat syurga-Mu yang kekal abadi. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita di pagi yang berbahagia ini untuk sekali lagi kita diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lapangkan sedikit daripada masa kita yang berharga untuk sama-sama kita ikuti satu lagi sesi perkongsian ilmu, iaitu sesi perkongsian audiobook, bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-40, insya-Allah. Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Terbitan oleh Karya Bestari dan edarannya oleh grup buku Karangkraf Sendiran Berhad. Dan untuk makluman, versi yang sedang kita ikuti perkongsian bacaannya ini adalah versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Dan sepintas lalu berkaitan dengan isi kandungan kitab
perangi syirik, sucikan akidah, mantapkan syahadah ini, alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, telah dapat kita kongsikan dalam sesi-sesi perkongsian terdahulu, yang mana semoga perkongsian tersebut bermanfaat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Antara lainnya telah kita kongsikan bab muqaddimah kitab, juga bahagian 1 penjelasan 6 rukun iman, bab 1 Islam agama yang hak, yang antara lainnya merangkumi subtopik akidah atau i'tiqad, akidah dan syariat, ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid, jenis-jenis tauhid, tauhid dan hubungannya dengan ayatul kursi, juga bab 2 ibadah dalam Islam, yang antara lainnya merangkumi subtopik maksud ibadah, pembahagian ibadah kepada am dan khas, dan juga jenis-jenis ibadah. Telah juga kita kongsikan bab 3 umat yang terbaik, yang merangkumi subtopik berikut, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wasitiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hakikat Iman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga telah kita kongsikan dalam sesi-sesi perkongsian terdahulu sebahagian besar daripada bab 4 berkenaan dengan rukun iman, meliputi subtopik iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, dan iman kepada hari akhirat. Manakala untuk subtopik terakhir daripada bab 4 ini, yakni rukun iman yang ke-6, iman kepada takdir, telah pun kita kongsikan dalam sesi perkongsian audiobook terakhir sebelum ini. Sebahagian daripada isi kandungan subtopik iman kepada takdir ini, iaitu sesi perkongsian pertama daripada 4 sesi perkongsian audiobook keseluruhannya. Semoga perkongsian terdahulu, juga perkongsian audiobook di pagi yang berbahagia ini insya-Allah, juga perkongsian-perkongsian selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan sangat-sangat bermanfaat kepada kemaslahatan agama kita dalam kehidupan dunia kita yang sementara ini, juga lebih-lebih lagi dalam kehidupan akhirat kita yang kekal abadi insya-Allah. Di pagi yang berbahagia ini akan kita sambung lagi sebahagian lagi isi kandungan dari bab iman kepada takdir, iaitu bagi sesi perkongsian yang kedua daripada 4 sesi perkongsian keseluruhannya untuk subtopik iman kepada takdir ini. InsyaAllah sama-sama kita tumpukan sepenuh perhatian untuk kita ambil sebanyak mungkin manfaat daripada perkongsian berkenaan insya-Allah. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah,
Semoga perkongsian ini juga perkongsian-perkongsian terdahulu dan selanjutnya akan sangat-sangat membawa manfaat. Pertamanya kepada penulis kitab ini di atas jasa bakti beliau dalam menyampaikan agama, dan juga kepada kita semua. Semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kita kefahaman yang sempurna dalam agamanya dan berkenan pula untuk Allah sempurnakan iman dan amal kita, bebas daripada apa jua bentuk cacat cela dalam agama, baik ia berupa syirik, bid'ah, khurafat dan seumpamanya, sehingga akhirnya dapat dengan izin Allah dan limpah kurnianya ke-19-nya kita balik kepada Allah, jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera, bebas daripada apa jua bentuk cacat cela dalam iman dan amalan, dan dengan rahmatnya, limpah kurnianya dan ke-19-nya dapat kita bebas daripada azab nerakanya dan berkekalan dalam nikmat syurganya, insya-Allah. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sesekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqq lamma ja'ah. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah ataupun mendustakan yang hak, yakni kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Surah Al-Ankabut ayat 68. Sadaqallahul azim. Bab 4, rukun iman. Sebagaimana yang kita semua sedia maklumi, kita masih lagi berada di subtopik iman kepada takdir, iaitu rukun iman yang ke-6, yang mana sebahagian daripada isi kandungannya telah pun kita kongsikan, iaitu di dalam sesi perkongsian yang pertama daripada keseluruhan 4 sesi perkongsian audiobook untuk subtopik iman kepada takdir ini, yang mana antara lainnya telah kita kongsikan dalam sesi terakhir sebelum ini, iaitu sesi perkongsian audiobook yang ke-39, iaitu makna qada dan qadar, makna iman kepada takdir, martabat takdir, beserta penjelasannya. Semoga perkongsian terdahulu, juga perkongsian di pagi yang berbahagia ini, insya-Allah, dan perkongsian selanjutnya akan sangat-sangat bermanfaat untuk kemaslahatan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Dan untuk sesi perkongsian audiobook
yang ke-40 bagi perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik Sucikan Akidah Mantapkan Syahadah oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah ini. Akan kita teruskan lagi dengan satu lagi sesi perkongsian berhubung kait dengan subtopik iman kepada takdir, iaitu sesi perkongsian kedua daripada 4 keseluruhannya, bermula daripada iradah ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iradah ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-iradah iaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-iradah Allah Subhanahu wa taala ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala terbahagi kepada 2 bahagian. Pertamanya, apa yang dipanggil sebagai iradatun kauniyatun. Iradah kauniyah, iaitu kehendak kejadian. Dan keduanya, iradatun syar'iyatun, iradah syar'iyah ataupun kehendak agama. Berikut adalah penjelasannya. Kehendak ataupun iradah Allah Subhanahu wa taala terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu pertamanya iradatun kauniyatun, iradah kauniyah ataupun kehendak kejadian. Kehendak jenis inilah yang dimaksudkan dengan al-masyiah, iaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala pada martabat ketiga iman kepada takdir. Jadi, kata ataupun lafaz arada di sini bermaksud sya'a, iaitu menghendaki. Untuk makluman, di sini terdapat sedikit ralat dari segi kesilapan penulisan ataupun kesilapan cetakan, di mana di versi PDF ini ditulis sebagai al-mahabbah, sedangkan sepatutnya al-masyiah. Dan juga di ayat berikutnya, jadi kata arada bermaksud ahabba. Ahabba itu adalah ralat ataupun kesilapan penulisan ataupun kesilapan cetakan. Sepatutnya ahabba itu digantikan dengan sya'a, shin, alif, hamzah. Kehendak jenis inilah yang dimaksudkan dengan al-masyiah, iaitu kehendak Allah pada martabat ketiga iman kepada takdir di atas. Jadi kata arada di sini dengan makna sya'a. Maksud kehendak kejadian ini ialah, pertama,
kehendak yang berkaitan dengan apa yang disukai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang mengatakan, adakah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kekufuran? Maka katakanlah kepadanya, betul. Kekufuran itu wujud atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika yang engkau maksudkan ialah dengan kehendak kejadian, iradah kauniyah. Sebab adanya kekufuran itu adalah atas kehendak dia, kehendak Allah Tabaraka wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka kekufuran itu tidak akan terjadi. Kedua, segala kehendak jenis ini, iaitu kehendak kejadian ataupun iradah kauniyah ini, segala kehendak jenis ini pasti akan berlaku. Maksudnya, apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti berlaku. Tidak mungkin kehendak Allah Subhanahu wa taala tergendala. Manakala bahagian kedua daripada kehendak ataupun iradah Allah Subhanahu wa taala adalah iradatun syar'iyyatun, iradah syar'iyyah, iaitu kehendak agama. Kehendak jenis ini, iaitu iradah syar'iyyah ataupun kehendak agama ini pula mengandungi makna al-mahabbah, iaitu cinta atau suka. Jadi kata arada bermaksud ahabba. Perlu diingatkan, di sini juga terdapat ralat di mana perkataan al-masyiah yang tertulis di versi PDF ini sepatutnya digantikan pada lafaz yang sebenarnya, iaitu al-mahabbah. Dan perkataan sya'a yang tertulis di sini sepatutnya digantikan dengan lafaz ahabba. Sepertinya tertukar lafaz dari segi penulisan pada kehendak kejadian dan kehendak agama. Kita ulangi. Kehendak jenis ini iaitu iradah syar'iyyah ataupun kehendak syar'i ataupun kehendak agama. Ini pula mengandungi makna al-mahabbah, iaitu cinta atau suka. Jadi kata arada bermaksud ahabba. Maksud kehendak jenis ini, iaitu kehendak agama ataupun iradah syar'iyyah, ini ialah pertamanya, kehendak yang khusus kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai sahaja. Jadi, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kekufuran berdasarkan kehendak agama. Dia juga tidak menghendaki kefasikan dan kemaksiatan. Kehendak jenis ini iaitu iradah syar'iyyah ataupun kehendak agama, ini tidak semestinya berlaku. Maksudnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan kehendak ini belum tentu akan berlaku. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar semua hamba-Nya menyembahnya. Kehendak jenis ini tidak semestinya terjadi sebab pada kenyataannya ada di antara hamba-Nya yang tidak menyembahnya. Kehendak agama ataupun iradah syar'iyyah ini berbeza dengan kehendak kejadian, iaitu iradah kauniyah. Berdasarkan penjelasan dua jenis kehendak tersebut, iaitu iradah kauniyah
ataupun kehendak kejadian, dan juga iradah syar'iyah, kehendak agama, dapatlah disimpulkan perbezaan antara kedua-duanya, iaitu pertama, kehendak kejadian pasti berlaku, sedangkan kehendak agama tidak semestinya berlaku. Kedua, kehendak agama hanya khusus terhadap apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala iradah kauniyah ataupun kehendak kejadian adalah umum, iaitu terhadap apa yang disukai ataupun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ditanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menjadikan sesuatu dengan kehendak kejadiannya, iaitu iradah kauniyahnya, sedangkan perkara tersebut tidak disukainya, maksudnya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kekufuran, kefasikan, yakni kedurhakaan dan maksiat, sedangkan dia sendiri tidak menyukai semua perkara tersebut? Jawabnya, perkara ini iaitu kekufuran, kefasikan dan maksiat sebenarnya disukai dan juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana ia mengandungi kebaikan atau kemaslahatan yang besar, dan dibencinya kerana ia adalah maksiat, yakni kedurhakaan kepadanya. Sebenarnya, tidak menjadi halangan jika sesuatu perkara itu disukai dan dibenci pada masa yang sama. Contoh, seorang ayah menyerahkan anak kesayangannya yang sakit kepada seorang pakar bedah. Pakar tersebut membedah perut anaknya lalu mengeluarkan organ yang rosak. Disebabkan perbuatan tersebut, anaknya sembuh dan sihat seperti sedia kala. Mengapa si ayah redha dengan perbuatan doktor itu sedangkan ia menyakitkan anaknya? Jika kita lihat dan perhatikan dengan cermat, kejadian tersebut memang menyakitkan dari satu sisi, tetapi ia juga mengandungi kemaslahatan pada sudut yang lain. Selanjutnya, berkenaan dengan takdir baik dan buruk. Takdir baik dan buruk. Kita yakin bahawa takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala ada yang baik dan ada juga yang buruk. Namun, kita tidak boleh menyandarkan keburukan secara khusus kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dibolehkan jika kita menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk umum seperti firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Segala kebaikan hendaklah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan keburukan tidak sepatutnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana ilmunya, kehendaknya dan penciptaannya dalam segala sesuatu pasti mengandungi hikmah, rahmah serta kebaikan belaka. Keburukan tidak boleh disandarkan dengan mana-mana sifat dan perbuatannya, perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada satu pun kekurangan atau keburukan yang dapat dihubung kaitkan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kesempurnaan yang mutlak. Umpamanya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahf ayat 63. Fa inni nasitul huta wa ma
ansanihu illa syaitan an azkurah. Sesungguhnya aku lupa, yakni untuk menceritakan tentang ikan itu, dan tiadalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang sahabat Nabi Musa alaihissalam yang terlupa memberitahu beliau tentang ikan bekalan mereka yang telah pulang ke laut dengan cara yang sangat aneh. Sebagai tanda sopan padanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat tersebut menyandarkan perbuatan lupa itu kepada syaitan, bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia yakin bahawa yang mengingat dan melupakan itu adalah pekerjaan dan kehendak dia, yakni kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan suatu keburukan itu buruk pada semua sudut. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan hakikat ini. Mustahil dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan sesuatu keburukan tanpa mengandungi kebaikan di dalamnya. Di tangannya terletak segala kebaikan. Maka segala kejahatan tidak wajar disandarkan kepadanya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malah segala yang disandarkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kebaikan belaka. Umpamanya tentang hikmah di sebalik penciptaan iblis. Antaranya penciptaan iblis penciptaan syariat taubat manusia setelah tergelincir, jihad menentang godaan iblis, sabar menghadapi rayuan iblis laknatullah, dan memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Terserlah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menjadikan segala sesuatu berpasangan, baik dan buruk, iblis dan malaikat, malam dan siang, sakit dan penawar, serta hidup dan mati. Justru itu, setiap keburukan adalah nisbi, yakni bersifat relatif, kerana ia mengandungi kebaikan jika dikaitkan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui iradah kauniyahnya, yakni kehendak kejadiannya, yakni al-masyiah ataupun iradah kauniyah. Selanjutnya, kebebasan memilih. Kebebasan memilih. Setiap orang yang beriman kepada takdir, yakni kepada qada dan qadar, yakin bahawa terdapat dua perkara di dalam kehidupannya. Satu perkara yang sudah ditetapkan sejak azali, seperti ajal, rezeki, sihat dan sakit. Manusia mesti akur dengan ketetapan tersebut dan mereka tidak memiliki pilihan. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak azali, sebelum dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan makhluk. Di satu sudut lain, ialah ikhtiar, iaitu usaha dan pilihan. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi manusia hak untuk memilih dan berikhtiar, berusaha sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Kahf ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya daripada Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin untuk beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang ingin, yakni untuk kafir, biarlah dia kafir. Berdasarkan ayat ini, dapatlah difahami bahawa
terpaksa dan sama sekali tidak berusaha untuk memilih, nescaya sia-sialah pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sia-sia itu adalah sesuatu yang mustahil untuk disandarkan kepada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan hakikat ini dalam antara lainnya surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق Allahul Azim. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ayat ini pula menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan kepada setiap jiwa itu dua jalan, iaitu jalan menuju ketakwaan dan jalan menuju kefasikan. Kewajipan manusia ialah memilih jalan untuk mensucikan jiwa, bukan mengotorinya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengilhamkan jalan kebaikan dan jalan keburukan, kecuali agar manusia berpeluang untuk memilih jalan mana yang ingin dilaluinya. Selanjutnya, mereka mesti menanggung akibat sebagai balasan pilihan yang dibuat. Oleh itu, jika manusia bagaikan bulu ayam yang berterbangan di udara, tiada arah tujuan, malah bergantung pada angin yang bertiup, atau dengan kata lain, senantiasa dalam keadaan terpaksa dalam semua hal dan keadaan, dan sedikit pun tidak mempunyai ikhtiar ataupun hak memilih dalam hidupnya, nescaya sia-sialah kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bergunalah para Rasul alaihi salatu wassalam yang diutuskan ke muka bumi untuk dijadikan pedoman serta ikutan umat manusia. Dengan adanya kitab-kitab yang diturunkan dan para rasul yang diutuskan kepada umat manusia, serta akibat yang mesti ditanggung di atas setiap perbuatan yang dilakukan, membuktikan bahawa mereka sebenarnya tidak dipaksa di dalam hidupnya, tetapi mereka berhak memilih dan segala usahanya diakui dan diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, telah pun dapat kita selesaikan sesi perkongsian audiobook bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadil Ustaz Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah ini untuk sesi perkongsian ke-40, di mana telah kita kongsikan berhubung kait dengan subtopik rukun iman yang ke-6, iaitu iman kepada takdir. Semoga perkongsian tersebut, juga perkongsian terdahulu dan selanjutnya dengan izin Allah, akan sangat-sangat membawa manfaat yang besar pada kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian dan masa yang diperuntukkan untuk sama-sama mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook bacaan kitab kita ini. Dan insya-Allah di dalam sesi
sesi perkongsian selanjutnya, iaitu bermula daripada sesi perkongsian audiobook yang ke-41 nanti, insya-Allah akan kita teruskan lagi dengan sambungan kepada subtopik iman kepada takdir ini, bermula daripada hidayah dan dalalah. Hidayah dan dalalah. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya, insya-Allah.